أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita kembali menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis, yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih lagi berada pada bab yang kelima, pada menyatakan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat yang ditata cara solat sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ya, kerana kita mematuhi pesan Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan sekarang kita memasuki perbahasan seterusnya, iaitu pada poin yang ke-15 pada muka surat 158, iaitu membaca dengan tartil dan membaguskan suara. Ini masih lagi dalam keadaan kita berdiri sesudah membaca suratul Fatihah, kemudian diiringi dengan surah-surah yang mana dicontohkan yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam solat 5 waktunya. Begitu juga solat ba'diyah, solat Jumaat, solat witir, solat Idain, solat jenazah dan seumpamanya. Baik. Berkata pengarang Hafizahullah Ta'ala, poin yang ke-15, membaca dengan tartil dan membaguskan suara, pada muka surat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Surah Muzammil, surah yang ke-73 ayat yang keempat. Apa makna tartil? Iaitu membacanya dengan tartil, iaitu tidak lambat, ya, dan juga tidak cepat. Tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Maknanya pertengahan. Ya, jadi apa? Bacaan yang dapat ditangkap maknanya huruf demi huruf, jelas. Ya, huruf-huruf yang disebut dalam ayat-ayat tersebut jelas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Ya. Nabi SAW memerintahkan umat beliau untuk memperindahkan suara dalam membaca Al-Quran, iaitu memperlagukannya. Dia bersederhana dalam melakukannya, jangan melampaui batas. Ya, beliau SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, fa inna as-sawtal hasana yazidul Qur'ana husna. Perindahkanlah, perbaguskanlah Al-Quran dengan suara kamu. Jadi kerana suara yang bagus itu akan menambah keindahan Al-Quran. Ya, sebab itu imam-imam khususnya mereka dituntut untuk memperindahkan bacaan mereka. Kerana itu akan memberikan keselesaan, ketentraman, kekhusyukan. Ya, merasa nikmat bagi makmum yang mengikuti imam.
Cuba kita lihat imam-imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu, ya, indah sekali dengan pelbagai ragam bentuk intonasi suara bacaan yang mereka perdengarkan ketika menjadi imam. Dan ini memberikan, ya, kenikmatan ketika kita berada di belakang mereka. Apatah lagi surah-surah yang mereka baca itu adalah surah-surah yang panjang, ya, dengan suaranya yang indah, tak terasa panjangnya surah itu. Baik, termasuk sunnah Nabi SAW dalam solat adalah membaca surah dengan tartil hingga menjadi lebih panjang daripada surah lain yang lebih panjang. Jadi jika dibaca tanpa tartil, maksudnya hingga sebuah surah yang pendek seperti surah Al-Anfal, ya, yas'alunaka 'anil anfal, surah yang ke-8, ya, kemudian disusuli dengan surah At-Taubah. Misalnya yang dibacanya dengan tartil akan menjadi lebih panjang dari surah yang agak panjang berikutnya, misalnya surah Al-A'raf. Namun hal-hal ini beliau SAW lakukan ketika solat sendirian, iaitu solat sunnah, iaitu diperpanjangkan, iaitu tentang makhraj huruf serta hukum panjang pendek. Itu yang dipanjang 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat secara, ya, teratur, perlahan, tidak cepat, tidak perlahan, sesuai dengan keadaan. Khususnya ketika solat bersendirian sangat dituntut agar kita memperlama, memperpanjangkan berdiri. Bagaimana dengan membaca surah itu dengan intonasi dan harakat-harakat tadi yang telah disebutkan. Sebab baca Quran ini ada yang cepat, ada pertengahan, ada yang, ya, perlahan. Dari Hafsah radhiyallahu anhuma, iaitu isteri Rasulullah SAW, iaitu anak kepada Umar radhiyallahu an, ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan solat sunnah sambil duduk pada satu rakaat pun. Hingga kira-kira setahun sebelum beliau wafat, beliau SAW mengerjakan solat sunnah sambil duduk dan membaca sebuah surah dengan mentartilkannya hingga bacaannya itu menjadi lebih panjang dari surah yang lebih panjang daripadanya. Ini salah seorang isteri Nabi SAW, ya, memaklumkan kepada kita bagaimana sifat solat Nabi SAW. Ini menjelaskan tentang solat sunat Nabi SAW, di mana Nabi SAW sepanjang usia, ya, disebut oleh Hafsah radhiyallahu anha, Nabi SAW berdiri, kecuali dia dah sampai hujung umurnya, Nabi SAW berada dalam keadaan yang tidak kuat, Nabi SAW duduk. Baik, ini contoh. Dan kita tahu solat, ya, sunat, ya, kalau tidak ada apa-apa uzuran pun boleh kita duduk, namun pahalanya separuh daripada berdiri. Jadi bagi yang mampu, yang kuat, berdiri, ya. Kenapa kita diperintahkan untuk lakukan sesuatu amal ibadah itu, lakukan dengan terbaik. Ayyukum ahsanu amala, lakukanlah yang terbaik ketika mana kita mampu. Poin seterusnya yang ke-16, membetulkan bacaan imam. Ini sebenarnya ada perbahasannya, iaitu di dalam perbahasan khusus yang berkaitan dengan solat berjamaah. Solat berjamaah ini banyak perbahasannya. Jadi al-ustaz kita bawa satu contoh, ya, kes yang berlaku dalam solat berjamaah tentang membetulkan bacaan imam. Rasulullah SAW mensunahkan untuk memperbetulkan bacaan imam apabila imam keliru membaca. Ya, suatu waktu beliau SAW pernah solat dan membaca ayat Al-Quran. Kemudian beliau SAW salah dalam membacanya, maknanya tersilap. Ya, barangkali Nabi SAW terlupa. Namun tidak ada seorang sahabat pun yang membetulkan bacaan beliau SAW. Maka selesai solat, beliau SAW bertanya pada Ubay, ya, Ubay radhiyallahu anhu, apakah engkau solat bersama kami? Dia pun menjawab, ya. Lalu beliau SAW bersabda, lalu apakah yang menghalangi dirimu untuk membetulkan bacaanku? Jadi Nabi SAW sedar yang Nabi SAW baca silap. Ya, jadi Nabi SAW nak mengajarkan satu kaedah dalam solat. Apabila imam tersilap, terlupa, ya, ragu-ragu, sama ada bacaannya, sama ada pergerakan daripada satu rukun ke satu rukun, atau, ya, terlebih rakaat atau kurang rakaat, maka tugas makmum hendaklah menegur. Dan Nabi SAW, ya, apa yang Nabi SAW lakukan bila tersilap, terlupa, itu merupakan, ya, hukum yang kemudiannya Allah terangkan bagaimana cara untuk membetulkannya. Jadi dalam bab solat, contoh kita pernah sebut sebelum ini tentang
kisah sahabat Nabi SAW, iaitu Zul Yadain radhiyallahu anhu yang menegur Nabi SAW, bertanya, adakah engkau mengkosarkan solat? Ya, solat zuhur. Kalau tak silap, daripada 4 jadi 2. Selesai bagi salam, Nabi SAW bersandar. Relax, santai-santai ke masjid. Para sahabat Nabi SAW datang, Zul Yadain tanya. Ya, lalu Nabi SAW kata, betul begitu. Lalu Nabi SAW bangun dan terus menyambung, tambah lagi 2. Di sini Nabi SAW nak mengajar satu, tentang boleh menegur imam, mengingatkan imam. Yang kedua adalah disyariatkan apabila seseorang berada dalam 3 keadaan ketika solat, iaitu sama ada dia lupa, sama ada dia terlebih rakaat atau kurang rakaat, ataupun dia ragu-ragu, maka hendaklah dia dituntut melakukan sujud sahwi. Ya, baik. Jadi dalam bab fiqh dia akan ajar pengkhususan tentang 3 jenis sujud. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baik, kembali. Dan kalau tak silap kita pernah membahaskan tentang 3 jenis sujud ini sebelum ini. Baik, jadi maka hendaklah makmum, khususnya yang berada di belakang imam, yang terbaik adalah mereka seorang yang belakang imam tu dia seorang yang faqih tentang solat. Apa sebab dia kena faqih? Kalau imam ya terkurang, terlebih, khususnya yang berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan rukun, ya dia tahu untuk menegurnya. Contoh, imam sepatutnya solat 3 rakaat pada waktu maghrib, tiba-tiba dia naik jadi 4. Kalau yang duduk di belakang itu sama ada dia tidak mengetahui bagaimana untuk menegur imam itu, ya, atau dia ketika mengikuti imam, ya, dia terlupa, dia pun terlalai, dia pun tak pasti bagaimana keadaan itu. Ini semuanya perkara-perkara yang kita pasti akan temui. Ada kalanya imam itu terlupa, ya, barangkali dia letih dan sebagainya. Bukan hanya lupa dari sisi bacaan, lupa juga dari sisi perbuatan. Dan sebab itu kita dituntut untuk khusyuk dalam solat. Ya, khusyuk yang pertama mengetahui tentang ya bilangan rakaat yang kita solat. Tahu sekarang ni kita berada pada rakaat berapa. Jangan nanti tiba-tiba tak pasti. Ya, imam naik 5, kita pun naik 5. Rupanya kita juga ya, lalai, lupa. Jadi peranan makmum adalah menegur. Jadi ini adalah di antara ilmu-ilmu yang perlu dikuasai oleh orang yang berada di belakang imam, khususnya yang betul-betul di belakang imam itu, ataupun di kiri kanan imam, kerana dia akan menggantikannya. Contoh, extreme case, tengah solat tiba-tiba imam dia jatuh pingsan ataupun meninggal dunia. Kadang-kadang kita lihat ada dalam YouTube tu, semua makmum membatalkan solatnya. Ya, langsung pergi ke imam yang jatuh pingsan atau mati itu. Padahal tak dituntut seperti itu, tak boleh membatalkan solat. Ya, cukup digantikan. Ya, yang di belakang datang ganti solat, selesai bagi salam, maka baru diuruskan urusan orang tersebut. Baik, kembali. Poin yang ke-17. Untuk menghilangkan keraguan, disunahkan berta'awuz dan meludah tipis ke arah kiri. Apa makna meludah tipis ni? Isyarat. Dari Abul A'la bahawa Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu berkata, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi antara aku dan solatku serta bacaanku. Ia mengacaukannya. Dan memang di antara tempat yang syaitan akan datang tak melepaskan peluang, iaitu mengganggu orang yang sedang solat. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Ya. Khinzib atau khinzab. Ya. Fa iza ahsastahu fata'awwad billahi minhu watful ala yasarika thalatha. Itulah syaitan yang bernama khinzab ataupun khinzib, kata Nabi SAW. Jadi ada satu syaitan namanya khinzab ataupun khinzib. Tugas dia buat apa? Iaitu datang menghalangi, meragu-ragukan, ya, orang yang sedang mendirikan solat. Apabila engkau merasakan gangguannya, berlindunglah pada Allah darinya. Bacalah ta'awuz dan meludah tipislah ke sebelah kirimu 3 kali. Ia yakni Uthman radhiyallahu anhu berkata,
aku pun mengerjakannya, maka Allah menyingkirkannya. Gangguan syaitan itu daripada kita solat begini. Bukan ludas ketul tu. Itu Nabi SAW contoh, ya, buat isyarat ke kiri, auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Dia macam ada keluar apa macam kita keluar gelombang apa nak bagi apa? Ada percikan-percikan sikit. Tapi kalau kita solat berjemaah, kalau ada sebelah kiri, kita buat isyarat saja. Sebab apa, nanti ludah kita kena orang sebelah. Itu dilarang. Ya. Elok-elok nak datang ke manfaat, datang mudarat. Dia ni apa hal solat ludah sebelah aku ni? Dalam solat tu dah dia bagi tangan dia. Sebab sunnah ni di antara sunnah yang asing. Ramai orang yang tidak mengetahui. Ya, sebagai bukti nanti kita buat tugasan, assignment. Cuba tanya rakan-rakan, kawan, tanya dia. Kalau kita sedang solat, tiba-tiba ada gangguan daripada syaitan datang, apa kita nak buat? Apa jawapan dia? Ya. Jadi inilah dia di antara sunnah Nabi SAW yang hendaknya kita laksanakan. Ya, tengok. Ya, para sahabat Nabi SAW pun digoda oleh syaitan. Tak ada satu pun orang yang selamat daripada godaan syaitan. Hatta Nabi SAW datang dia nak mengganggu, tapi Nabi SAW terjaga. Dia tak dapat tembus dia. Dia kerana Nabi SAW seorang Rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tak akan dapat campur tangan dalam urusan agama. Dia kerana Nabi SAW adalah Rasul. Adapun selain daripada itu, syaitan bebas keluar masuk. Dia boleh membuat apa saja. Hatta seorang itu alim bagaimanapun, wali tahap mana pun, dia boleh menyesatkan seseorang itu. Ya, dan ini banyak berlaku. Ya, seorang alim kemudian disesatkan oleh syaitan, akhirnya dia kufur kepada Allah. Ini ujian. Jadi sebab itu jangan merasa selesa, ya, hidup ini. Kerana hidup ini, selagi kita tak mati, selagi itulah kita akan berada dalam situasi sentiasa diuji daripada pelbagai arah. Khususnya syaitan telah membuat aku janji dan pengisytiharan di hadapan Allah, dia akan menyesatkan anak Adam, keturunan anak Adam, yang telah menyebabkan dia dihalau keluar daripada syurga dan dihumbankan ke dalam neraka kekal bersama-samanya. Jadi prinsip syaitan ini, alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang aku masuk neraka, biar anak-anak Adam juga aku akan tarik sekali dengan aku. Ya, kecuali orang-orang yang mukhlis, yang tak akan dapat diselamatkan, yang tak dapat dikalahkan oleh syaitan, iaitu orang yang benar, bertauhid dan beramal soleh. Baik, yang ke-18, sunah-sunah dalam rukuk. Selesai sudah ketika qiyam. Sekarang berpindah ke rukun seterusnya, iaitu rukuk. Nabi SAW meletakkan jari-jari tangan beliau SAW di kedua lututnya, dan lebih rendah sedikit daripada itu, iaitu di atas kedua betisnya. Nabi SAW apabila berrukuk, beliau merenggangkan jari jemarinya. Beliau SAW menggenggam kedua lututnya dan merenggangkan kedua sikunya dari perutnya. Jadi Nabi SAW ketika ini katakan lutut kita, lutut, maka diletakkan di lutut itu begini. Dan jari itu direnggangkan dan dipegang dengan kuat. Ya. Ada orang dia rukuk, dia pegang pertengahan betis. Dia letak di pertengahan betis ni. Ya, padahal bukan di situ letaknya. Ni, di kepala lutut ni. Kepala lutut. Dia buka begini, pegang, genggam. Ya, kuat. Jadi dan jarinya direnggangkan, bukan begini. Renggam seluruh jari. Pegang kepala lutut. Ya. Beliau SAW menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya. Tu. Sebab apa? Waktu itu dia support the whole body. Ya. Apabila kita berada dalam keadaan rukuk dan meratakan, meluruskan punggungnya, sehingga apabila dituangkan air di atas punggung beliau, niscaya air itu tidak akan tetap, tidak tumpah. Maknanya apa? 90 degrees. Di kaki, ni belakang badan. Ya, ni kepala kat depan. Ya, kepala nanti tidak terlalu mendongak dan tidak terlalu memandang ke dalam. Tu, tidak pandang ke kaki, tidak pandang ke arah sana. Jadi more or less kita pandang tempat sujud. Tu, 90 degrees. Kemudian tangan kita dibuka seperti itu, bukan begini. Ya, ketika pegang ke lutut tu bukan merapatkan begini. Sama, lelaki dan perempuan sama. Kerana Nabi SAW tak membezakan di antara sifat solat lelaki dan wanita. Namun kalau kita lihat dalam perbahasan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, ya, mereka membezakan, iaitu bagi wanita ketika rukuk, ketika takbir dirapatkan.
dirapatkan begini. Dengan alasan nak menjaga ni bahagian depan ni. Tetapi Nabi SAW tidak menjelaskan perkara itu. Ya, kerana Nabi SAW menyebutkan secara umum, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka kembalilah kaedah itu. Sebab tidak ada beza. Tidak ada beza di antara sifat solat lelaki dan solat wanita. Ya, kalau ada tentu Nabi SAW akan menjelaskan ya perbezaan di tempat-tempat yang tertentu. Sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan dalam bab-bab yang lain. Ya, apa contoh? Perempuan yang haid, maka hendaklah dia tidak dibenarkan untuk solat. Betul kan? Jadi lelaki tidak ada haid, maka wajib solat. Baik. Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima zahrahu fir ruku'i was sujud. Tidak mencukupi solat seseorang itu hingga ia meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Jadi ini pasti. Ada orang yang solat, dia rukuk dalam posisi yang salah. Bagaimana posisi dia? Terlalu badannya itu. Ini ada 45 degrees. Ya, no. Yang tu 90, betul. Dia naik, ya 90 dia tambah lagi. 15 darjah ke? Maknanya melebihi daripada 90 darjah. Nampak ni, bukaan dia ni. Naik. Ada orang yang terlalu kurang daripada 90 darjah. Tu. Barangkali 70 darjah. Itu juga tidak benar. Maka berusaha untuk dapat pertengahan 90 degrees. Ya. Barulah dia akan flat. Maka bila dia letak cawan di atas sini, maka dia akan elok. Flatten. Flat, ya. Beliau SAW tidak menundukkan kepalanya. Dan tidak juga mendongakkannya. Akan tapi di antara keduanya. Jadi kepala itu macam ni. Tidaklah kepala itu melihat terlalu ke depan atau ke dalam. Jadi pertengahan. Nampak tempat sujud. Ya. Dan tempat sujud kita bukan 90 degree sama sini. Biasanya ke depan sikit. Maka lihat ke depan sikit. Gitu. Nabi SAW memerintahkan untuk tomak ninah dalam rukuk. Tomak ninah ni apa? Berhenti sejenak. Ya, kalau istilahnya kira-kira 2 harakat. Macam senang. Ya, duduk sejenak. Ada dia punya gap. Pause for a second. Ada gap. Macam kita tarik nafas. Tahan sejenak. Lepas tu baru lepas. Beliau SAW bersabda kepada orang yang buruk solatnya. Summarka' hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukuklah hingga engkau tumakninah, tenang dalam rukuk. Sebagaimana yang telah berlalu hadis di mana Nabi SAW menegur seorang sahabatnya radhiyallahu anhu yang masuk ke masjid. Kemudian Nabi SAW suruh dia solat lagi. Nabi SAW suruh solat lagi. Akhirnya dia datang pada Nabi SAW. Apa katanya? Alimni ya Rasulullah. Ajar aku ya Rasulullah tentang solat. Kemudian barulah dia solat betul. Ya. Jadi menunjukkan betapa kita hendaklah sentiasa menambah ilmu berkaitan dengan solat. Jangan berpuas hati dengan cara solat kita sekarang. Hendaklah kita memastikan solat yang kita lakukan itu seperti solat Nabi SAW. Jangan asal ikut-ikutan. Pastikan setiap every step, every movement, segala pergerakan pastikan persis seperti Nabi SAW lakukan. Contoh berdiri. Banyak orang ketika berdiri, tapak kakinya tidak 90 degrees. Tegak. Begitu, L shape. Tapi banyak seperti kaki itik, terbuka. Kaki kanannya ke arah barat, timur, kaki kirinya ke arah barat. Jadi ini menimbulkan masalah ketika nak menyusun soft. Pasti ada renggangan di antara satu orang ke satu orang. Tetapi kalau benar, iaitu tapak kaki 90 degrees kedua-duanya, maka kita akan berdiri tegak lurus. Dan kalau disusun soft, pasti dia akan dapat rapat seperti ini. Sebab apa? Sebab tegak seluruhnya, 90 degrees tegak. Kaki kita macam L shape tu, L shape tegak. Ini dia. Jadi banyak orang yang solat seperti itu. Kadang-kadang dia buka kangkang dia terlalu luas. Jadi hampir menyerupai huruf V. V. Asalnya begini. H. H tegak. Tak ada palang tengah dia. Atau U. Tiba-tiba dia jadi begini. Tu macam spring tu. Boleh tutup, buka. Bila jadi begini, kaki terlalu kangkang. Ada orang kakinya terlalu rapat. Kita tengok pun kita rasa stres. Sebab apa? Nampak tak stabil. Macam nak tumbang aja. Sudah ada 90 degrees pertengahan.
Jadi kaki tidak terlalu dikangkangkan, tidak juga terlalu dirapatkan, tapi sederhana, in between, wasata, pertengahan. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Atimmur ruku'a was sujud. Fa wallahi inni la arakum min ba'di zahri idza raka'tum wa idza sajadtum." Sempurnakanlah rukuk dan sujud kalian. Demi Allah, sungguh aku benar-benar melihat kalian dari belakang punggungku ketika kalian rukuk dan sujud. Jadi Nabi SAW ingatkan, beri peringatan. Menunjukkan apa? Ada orang nanti yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Dan itulah yang berlaku yang kita lihat di lapangan. Ada orang rukuk dengan cara tadi, terlalu mendongak, terlalu menunduk, kepala juga terlalu mendongak dan terlalu merapat. Ya, tangan dirapatkan dan posisi genggaman diletakkan di tengah betis. Ada yang letak di atas paha, ada yang merapatkan tangannya. Macam-macam bentuk. Ya, menunjukkan dia tak belajar. Hanya ikut-ikutan. Sebab itu, setiap orang hendaklah memastikan apa yang dilaksanakan sekarang solat hendaklah berdasarkan ilmu. Belajar step by step. Sebab tu belajar tentang sifat solat Nabi SAW ini hendaklah bertalaki. Bukan baca buku kemudian buat. Ya, baca buku, dia tengok buku, oh gambar macam ni, buat. Tak, dia mesti ada guru. Mesti guru je mengajar satu persatu. Selebihnya assignment dia, tambahan. Dia boleh baca, dia boleh tengok, dia buat kajian untuk pengembangan, untuk lebih baik. Tapi basicnya mesti dia belajar. Ada orang yang mengajarkannya. Sebab solat itu diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Secara praktikal, bagaimana? Iaitu Nabi SAW naik di atas mimbar. Ketika syariat solat itu difardukan, Nabi SAW naik di atas mimbar dan solat di atas mimbar. Padahal solat tidak boleh di atas mimbar. Ya, hendaklah sama, paras dengan makmum dalam solat berjamaah. Lalu para sahabat tengok satu persatu gerakan. Sebab apa Nabi SAW duduk di atas mimbar? Supaya lebih tinggi. Supaya para sahabat yang di kejauhan, yang dekat, pertengahan semua nampak. Dan daripada itulah para sahabat melaksanakannya. Kemudian para sahabat pun mengajari para sahabat yang seterusnya. Dari satu generasi tabi'in kepada tabi'in, ya, secara praktikalnya, secara teorinya, semua diriwayatkan. Dan terjaga sampai sekarang. Maka solatlah seperti mana? Solat Nabi SAW. Ada beberapa bacaan dan zikir dalam rukuk yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Kalau tadi dari sudut bentuk, maka yang terbaik adalah terkadang kita membaca yang ini dan terkadang membaca yang itu. Persis sama seperti doa iftitah. Ada banyak bentuk ragam bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Apa sebab? Faedahnya agar kita pun ikut menjaga sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah-sunnah Nabi SAW ini semuanya terjaga. Tak ada satu pun yang terluput. Tengok, bacaan saja. Semua terjaga, tak ada yang terluput. Yang terluput kita. Kita yang tak tahu. Kita yang tak mahu ambil tahu. Kita yang tak belajar. Yang kita tahu, satu itulah. Daripada kecil sampai mati. Dan juga salah pengajar. Ya, orang yang mengajar itu tidak mendedahkan, tidak mengakrabkan, ya, para musolli itu anak muridnya dengan pelbagai bacaan. Supaya dia tahu bahawa solat itu banyak bacaannya. Ya, dan kadang-kadang sistem pendidikan kita juga mengajar. Ya, dalam soalannya berikan bacaan doa iftitah. Satu tu lah. Ya, padahal ada banyak bacaan. Boleh saja bagi jawapan mana-mana. Dan pasti betul. Akhirnya yang terangkum dalam minda dia, oh, kalau baca lain pada ni, tak sah. Ya, sebab bacaan yang dia pelajari satu daripada kecil sampai mati. Ini, ya, hendaknya diperbetulkan. Hendaknya para pelajar ini didedahkan. Sebab apa? Sebab perkara-perkara ini hendaklah didedahkan bukan di usia tua. Ya, ketika kecil lagi. Ya, kerana apa? Ketika kecil itu, mereka, anak-anak kecil ini, supaya memiliki perspektif yang benar terhadap agamanya. Yang kedua, mereka adalah anak-anak yang mudah menghafal. Berbanding dengan kita yang dewasa ni sulit nak menghafal. Sebab, ya, storage dah penuh macam-macam. Banyak gangguan, banyak kesibukan, banyak kecelaruan. Ya, akhirnya, yang itu jugalah yang dia baca. Tapi kalau anak-anak kecil dia ajar, ya, maka lambat laun dia akan ingat semuanya. Dan itulah kehebatan yang Allah berikan pada, ya, kekuatan ingatan dan kecerdasan anak-anak. Kerana jiwa mereka masih bersih. Dosa mereka tak banyak macam kita. Sebab ilmu itu akan menetap di dada-dada setiap orang
berkadar dengan dosa yang dia lakukan. Makin banyak dosa, makin sulit untuk mengingat, menghafal. Makin sulit untuk melakukan amal soleh. Ya. Makin bersih jiwa, makin banyak dan mudah dia untuk melakukan amal soleh dan untuk dia menghafal. Sebab itu anak-anak kecil, dia mudah menghafal apa saja yang dia dengar. Hatta perkara maksiat, lagu-lagu, cepat sekali dia ingat. Skrip-skrip, filem dan sebagainya, cepat. Jadi jangan bagi dia mengisi kebersihan jiwanya itu dengan perkara-perkara yang lara, yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi jangan ajak anak-anak kecil asyik nak menyanyi saja. Ya. Dan sistem kita pula, sistem tadika di sekolah banyak mengajak anak-anak kecil menyanyi. Tak mendatangkan faedah. Ajar anak-anak kecil itu membaca doa-doa. Doa masuk rumah, keluar rumah, makan, minum sesuai dengan doa Nabi SAW. Ya. Jangan disibukkan dengan nasyid sana, nasyid sini, lagu itu, lagu ini. Jingle bell, jingle bell. Macam mana lagunya? Tak tahu, bagus. Dekatkan dia dengan qala Allah wa qala Rasul. Baik, apa bacaan dalam rukuk ini? Yang pertama, inilah yang baca, yang kita sering baca. Subhana rabbiyal azim salasa marrat. Ya, rukuk ini adalah salah satu posisi kita menghinakan diri di hadapan Allah. Seorang hamba setiap hari, ya, dia akan apa? Rukuk kepada Allah. Menandakan dia adalah hamba, abdun. Maka dia hamba, dia adalah abdun, maka dia hendaklah dia tunduk, patuh, taat terhadap segala perintah Allah. Ini menghinakan diri di hadapan Allah. Sebab itu solat adalah salah satu bentuk penghinaan seorang hamba kepada Rabbnya. We are nothing. Kita ni tidak ada apa-apa. Apa yang kita miliki, yang kita nikmati, semuanya daripada Allah. Dengan itu kita insaf diri, sedar tentang kita ini al-fakir, Allah adalah al-ghani. Maka tunduklah, dia berharaplah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah. Dengan itu akan membuang sifat ananiyah, sifat kebinatangan, sifat yang rakus, ya, sifat selfish, sifat mementingkan diri sendiri. Ya, semuanya akan terbuang, yang akan terganti dengan sifat-sifat ya hamba yang sentiasa bergantung dan bersyukur pada Rabbnya. Apa ucapannya? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Ya, 3 kali kita ucapkan. Kita mengagungkan Allah Ta'ala. Ya, hadis ini menjelaskan batas minima bacaan rukuk. Ini yang paling pendek. Tetapi bila seseorang membaca dengan mengulang-ulanginya lebih dari itu, maka lebih baik. Kerana Nabi SAW lama dan tumakninah, tenang dalam rukuknya. Jadi ada riwayat lain Nabi SAW baca banyak. Jadi ini minima 3 kali. Boleh lebih dalam bacaan ganjil. 3, 5, 7, 9. Apatah lagi kalau dia jadi imam, maka dituntut, disunahkan dia baca lebih daripada 3. Supaya dia tidak terlalu cepat, sehingga makmum tak sempat nak membaca 3 kali. Ya, dia baca 5 kali. Makmum sempat baca 3 kali. Dan waktu rukuk jangan tergesa-gesa. Ya, sederhana, tumakninah, dalam keadaan tenang. Ya, kerana apa? Ketika itu kita sedang membuktikan kerendahan diri, kehinaan diri di sisi Allah. Ya. Sebab itu rukuk dan sujud adalah 2 tempat di mana kemuncak ketundukan seorang hamba dari segi posisi pergerakan. Sebab itu kita dilarang tunduk dan rukuk selain daripada Allah. Tak boleh tunduk dan rukuk kepada manusia. Dulu orang tua ajar kita. Dan adab ini adalah adab yang sepatutnya ditinggalkan. Bila nak lalu di antara orang tua yang sedang berbincang, sedang berbicara, minta lalu. Tunduk macam ni, jalan. Siap dengan tangan lagi. Buat pembaris. Ya, tunduk, rukuk begitu. Begitu juga bila nak bersalaman, sujud, rukuk tu, ya, tak perlu. Sederhana, sama paras. Ya, ataupun sedikit saja menunduknya. Jangan sampai menyamai kita rukuk dan sujud kepada Allah Ta'ala untuk keluar daripada perkara ini. Baik. Bacaan yang kedua, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabb kami, dan segala puji bagi Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Ni bagus. Ya, zikir ini baca. Ya.
Jadi ini di antara variasi yang hendaknya kita baca. Ya. Praktikkan. Ini mudah. Ya. Ikut bacaan ni. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah Rahman baca. Ingat tak? Wa bihamdika. Sekejap je. Ulang 3 kali dengan fokus perhatian, insya-Allah kita ingat. Jadi subhanakallahumma, senang. Ya subhanaka, suci engkau, Allahumma, wahai Tuhan kami, Rabbana, ya. Ya Allah, Rabbana, engkau Tuhan kami. Wa bihamdika, segala puji untuk engkau ya Allah. Allah maghfirli. Ya Allah, ampunlah bagi kami dosa. Banyak dosa kita ni. Jadi kita minta dalam keadaan kita menghinakan diri. Itu sebagai bentuk apa? Membuka agar meraih datangnya rahmat Allah, iaitu keampunan. Kepada siapa lagi yang kita nak minta ampun? Ya, melainkan kepada Allah. Kerana kita ini dosa tak terhitung banyaknya setiap hari. Walaupun kita berusaha untuk melakukan sebaik mungkin taat kepada Allah, namun banyak dosa kita lakukan. Melalaikan masa, membazir, mengeluh, ya, kuat tidur padahal tak perlu tidur, ya, dan berbagai lagi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan, yakni mengulang-ulang mengucapkan dalam rukuk dan sujudnya. Kemudian ia menyebutkan doa ini. Yang ketiga, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ni baca bila dia ni? Solat apa? Solat witir. Tu pada bulan Ramadan ni kan. Dia jadi dia boleh hafal. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ya, Maha Suci dan Maha Agung. Rabb, malaikat, dan Ar-Ruh, malaikat Jibril. Sekarang kita menyandarkan Allah Ta'ala itu kepada Rabb. Kepada Rabb siapa? Allah adalah Rabb malaikat. Dan Rabb Ar-Ruh, malaikat Jibril. Tu. Allah Ta'ala ini adalah Rabb, ya, untuk seluruh makhluk ciptaannya. Dan di sini disebut dua ciptaannya yang sangat agung, yaitu malaikat yang paling dekat dengan Allah di antara para malaikat, yaitu malaikat apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dan Allah memiliki malaikat-malaikat yang tak terhitung banyaknya, yang Allah berikan tugasan masing-masing. Ada yang bertugas di langit, ada yang bertugas di bumi, ada yang bertugas di alam tinggi, ya, alamul a'la dan alamus sufla. Ada yang bertugas di alam yang rendah, yaitu di bumi. Dan ada yang bertugas di antara langit dan bumi. Ada yang bertugas di syurga, ada yang bertugas di neraka. Dan tak terhitung, Masya Allah. Imani saja walaupun kita tak pernah melihat malaikat itu. Ya, walaupun malaikat itu ada dengan kita. Kiramun katibin. Al-kiramun katibin, kiri kanan. Al-hafazah, ya, 2, depan 1, belakang 1. Ada 4. Kemudian 1 lagi berada sama kita. Masya Allah. Doa ini dibaca dengan berulang-ulang dalam rukuk dengan tumakninah, tenang dan tenteram. Jadi doa ini dibaca satu-satu berasingan, jangan digabungkan. Oh, nak hidupkan sunnah dibaca semua. Sambil dia rukuk, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, kemudian dibaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Tak, mesti asing-asing. Tak digabungkan. Nabi SAW melarang umatnya untuk membaca Al-Quran pada saat rukuk dan sujud. Beliau SAW bersabda, Ala, wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba azza wa jal. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Faqaminun an yustajaba lakum. Ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan tentang larangan. Jadi ada 2 tempat di mana dilarang. Ya, dilarang apa? Dilarang untuk kita membaca ayat-ayat Al-Quran.
Kerana kedudukan itu dalam keadaan kedudukan kita sedang menghina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalam Allah, kalam yang agung. Maka di tempat itu, maka kita dilarang untuk membaca ayat Al-Quran yang mulia itu. Ya. Baik, ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Adapun dalam rukuk, hendaklah kamu mengagungkan Allah Azza wa Jal dengan bacaan-bacaan yang telah kita sebut dalam 3 wajah tadi. Adapun dalam sujud, hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam doa. Ya. Kerana doa dalam sujud itu lebih layak untuk dikabulkan. Jadi ini di antara tempat yang sangat mustajab doa. Sebab solat kita sudah tahu maknanya salah satu dari segi bahasa adalah doa. Dan salah satu posisi berdoa iaitu ketika berada pada posisi sujud. Ya, satu lagi posisi doa sebelum ini pada doa iftitah. Ya. Jadi ketika kita sujud, maka dalam hadis yang lain disebut fa'aksirud doa. Ya, kerana dia ada tempat di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Rabbnya. Ya, Nabi SAW sebut ketika itu aqrabu ma amtu min rabbih fahuwa sajid fa'aksirud doa. Ya, saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka hendaklah ketika itu dia memperbanyakkan doa, minta kepada Allah. Allah suka apabila hambanya meminta kepada Allah. Makin banyak diminta, makin suka Allah Ta'ala. Tak macam kita, makin banyak minta, akhirnya kita fed up, akhirnya marah. Tak ada kerja lain ke, saya nak minta je. Dia minta pula dan kena menipu. Sanggup dia, wallahi, ya watallahi, ya, bagi saya pinjam nanti saya akan ganti. Kita nak uji dia benar atau tidak, jujur ke. Ya, dia skema apa skema atau tidak. Bila kita tak bagi, lama-lama kita keluar perkataan yang bukan-bukan. Tahu dah, itu skema, menipu. Ya. Jadi bukan tak nak bagi, tapi kita nak lihat dulu orang yang minta itu benar-benar ikhlas atau tidak. Benar atau tidak. Kerana banyaknya penipu di zaman sekarang. Berani menipu di atas nama agama. Apatah lagi orang yang tidak, ya, yang jauh daripada agama lagi berani menipu. Sekarang orang mengataskan nama agama menipu. Buat collection itu ini atas nama agama, nak bantu orang, nak hantar ke sana, nak hantar ke sini. Tapi rupa-rupanya dimasukkan dalam poketnya. Ya, kaya dia dengan penipuan itu. Orang-orang seperti ini sudah hilang sifat takut kepada Allah Ta'ala. Ya, betapa kita hidup di zaman sifat takut kepada Allah makin menipis. Semoga Allah menjaga kita daripada hilang sifat takut kepada Allah. Kerana barang siapa yang hilang sifat takut kepada Allah, itu merupakan bencana yang paling membinasakan dia. Ya, ketika dia di dunia, masanya habis dengan melakukan perkara maksiat. Hidupnya tak pernah sempurna, tidak pernah rasa nikmat, tak pernah rasa terpuaskan, tak pernah merasa aman pada jiwanya. Allah tarik, Allah seksa dia dengan azab itu. Itu di dunia. Ya. Tak pernah merasa terpuaskan, hidup sentiasa gelisah. Hari-harinya berlalu tanpa melakukan perkara yang mendatangkan manfaat baginya. Sedar-sedar sudah hari Jumaat. Entah berapa kali sudah hari Jumaat yang dia sedar. Tapi catatan amalnya sedikit sekali yang tercatat. Yang banyak adalah maksiat, pembaziran waktu, tidak tahu masa untuk mengisi dengan perkara bermanfaat, membaca kitab dan sebagainya. Padahal kitabnya tak terhitung banyaknya, tak pernah dia sentuh dengan tangannya. Inilah puncanya kenapa? Hilang sifat takut pada Allah. Sebab itu bencana yang paling besar yang ditakuti oleh orang yang beriman adalah Allah tarik rasa takut. Bila dia hilang sifat takut pada Allah, maka hilang sifat takut dia kepada negeri akhirat. Hilang sifat takutnya, dihumbankan ke dalam neraka, dia anggap neraka itu biasa saja. Maka dia sedang menunggu saat-saat kebinasaannya, dia sedang menuai api yang akan membakarinya nanti di negeri akhirat. Maka hendaklah kita memohon kepada Allah agar Allah mengurniakan kita sifat takut kepada Allah. Kerana takut kerana Allah adalah takut yang bernilai ibadah yang sangat agung. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa takut kepada Allah. Kerana takut akan menggerakkan hati seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah. Kalau dia tidak mampu untuk melakukan amal-amal ibadah yang sunnah, dia akan menahan dirinya daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Itu sudah cukup baginya untuk selamat. Jangan sebaliknya.
Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari sisi ini. Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki sifat takut, khususnya ketika bersendirian. Ketika mana tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui apa yang kita buat. Namun Allah Ta'ala, Dia Maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Allah tahu apa yang kamu buat. Dan Allah melihat apa yang kamu berbuat. Poin yang ke-28. Sunah-sunah dalam i'tidal. Baik, kembali tadi tentang Quran. Jadi sebab itu untuk jalan selamat ketika kita berada khususnya ketika sujud, ya, ada orang dia baca doa daripada ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau apa saja doa yang tak terhitung banyaknya dalam Quran. Ya, Rabbana ya zalamna anfusana wa illam taghfir lana, atau dibaca Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, atau dibaca apa saja doa yang semuanya itu adalah sebenarnya potongan-potongan daripada ayat Al-Quran. Jalan selamat adalah baca doa itu bukan ketika sujud, baca doa itu ketika duduk tahiyat akhir. Itu selamat. Sebab apa? Dia masih ayat Al-Quran. Ya, walaupun ada di kalangan ustaz yang membenarkannya, tapi jalan selamat kerana ini merupakan pesan Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran tidak dibacakan pada posisi kita menghina kepada Allah, rukuk dan sujud, kerana memuliakan ayat Al-Quran itu, ya, membesarkan kalam Allah. Ya, di mana ketika membesarkan kalam Allah? Ketika kita berdiri, posisi. Ya, so itu Nabi SAW menyampaikan ayat Al-Quran dalam keadaan berdiri, betul kan? Panggil kaumnya, ya ayuhan nas. Tu baca ayat Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Contoh. Ya, dan di posisi kita duduk sebab kita masih tegak badan kita. Cuma kaki saja yang dilipatkan. Maka baca di situ. Adapun jika ingin membaca doa-doa ketika sujud, boleh saja doa yang kita susun dalam bahasa Arab. Boleh saja doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Sebab dia bukan Al-Quran. Itu adalah kalam Nabi SAW. Baca. Banyak, betul kan? Ketika sujud nak baca doa, minta sihat. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Boleh, sebab dia doa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dan banyak lagi doa. Dan ini boleh kita baca khususnya ketika kita solat bersendirian. Kalau tak pandai, semua doa tu tak pandai, dalam hati sudah. Kita baca doa dalam hati, doa pun Melayu, bahasa Malaysia. Ya Allah, ya, aku harap permohonan aku untuk masuk universiti XYZ kau kabulkanlah ya Allah. Kalau si ayah pula, ya Allah, aku pohon kepada engkau ya Allah agar dua anakku, ya, diterima untuk memasuki Universiti Madinah, dan seorang lagi masuk Universiti King Saud contohnya. Aku sangat berharap, dan anaknya mesti juga begitu. Ya, Allah kabulkan salah satu daripada keduanya atau kedua-duanya, maka itu sudah nikmat. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, minta dengan kesungguhan, ya Allah pasti akan memberikannya. Ya, dengan perasaan apa? Penuh harap. Tidak ada perasaan takbur, ujub. Aku dapat Universiti Madinah ni, nanti bolehlah aku war-war pada member. Geng, aku Universiti Madinah, kau apa? Ya siapa? Itu sombong, payah nak dapat. Sebab telah dilapik dengan kesombongan. Jadi kena lawan ni. Ini tipu daya syaitan. Sebab itu perlu pengikhlaskan pada Allah. Tanamkan niat yang bersih. Aku nak belajar di bumi Nabi SAW. Dan bersama dengan para ulama Rabbani, dapat mengambil barakah dengan tempat yang terbaik, bersama dengan para ulama yang terbaik di atas muka bumi. Dapat pula berjiran dengan Nabi SAW hari-hari, dapat ziarah Nabi SAW. Dapat pula solat di Masjid Nabawi. Dapat pula duduk di halaqah-halaqah para syekh-syekh, masyayikh itu, Masya Allah. Dapat iktikaf di dalam Masjid Nabawi. Ya. Terjauhkan daripada maksiat. Pintu maksiat dikecilkan di bumi Madinah. Di Masjidil Haram tu kecil, betul kan? Paling utama apa? Mata terjaga, tak jumpa ni perempuan buka tudung ni. Sulit nak jumpa wanita kecuali malam. Malam Jumaat. Penuh orang Arab tu keluar bawa isteri. Itu isteri anak-anak dia bawa keluar, tapi bertutup bagai. Paling-paling minimal nampak wajah. Majoriti tutup. Selamat tak? Ni kita belajar kat Malaysia tengok.
Dalam kelas bercampur bau lelaki perempuan. Ambil jurusan agama, ambil jurusan Quran, ambil jurusan hadis, tapi perempuan duduk sebelah gitu. Buat group discussion sekali. Inilah sistem yang rosak. Nampak? Berselisih berjalan, duduk kantin, semua lelaki perempuan. Tapi di tempat yang terbaik ini, Universiti Madinah, Universiti apa saja di Arab Saudi itu terpisahkan. Terjaga belajar ilmu agama sesuai dengan aturan. Maksiat dipinggirkan. Ada universiti khusus untuk para wanita, tak campur dengan lelaki. Kalau setempat pun kelasnya terpisahkan. Nikmat tak? Inilah dia model Islam yang umat Islam tak rasa bangga dengan sistem itu. Mereka ikut cara sistem barat, orang kafir. Sebab apa? Salah satu jalan untuk mereka merosakkan kaum wanitanya, kaum muda-mudinya. Tengok Islam aja, dalam bab solat saja, lelaki dengan perempuan boleh sekali tak solat? Boleh susah-susah lelaki perempuan macam Aminah Wadud buat tu. Profesor Dr. Aminah Wadud pernah menjadi pensyarah di sebuah universiti Indonesia. Dia jadi imam. Jadi imam. Kemudian susah-susah punya semua campur lelaki perempuan. Ni sungguh ikut, ya. Walaupun profesor, doktor, tapi manusia yang paling bodoh di atas muka bumi. Kerana apa? Kerana buat syariat baru. Walaupun yang diambil jurusan agama, inilah disesatkan oleh tipu daya syaitan. Atas alasan apa? Equality. Persamaan. Dia salah memahami nas. Ya, tak ada satu ulama pun yang sejak dulu, ya, yang membuat kaedah seperti dia. Diikuti, dijemput untuk memberikan ceramah. Ya, tengok dalam YouTube tulis tu. Tok Aminah Wadud, tengok dia solat macam mana dengan wanita. Tutup elok, komplit tu, berjubah bagi dia. Kalau tengok by first impression, amazing. Tapi tengok belakang dia, campur lelaki perempuan dengan pelbagai cara berpakaian. Tu dia kata apa? Equality in Islam. Equality in Islam bukan begitu. Equality in Islam tak sama seperti mana equality dalam pemikiran orang kafir, khususnya orang barat. Tak akan sekali-kali dia letak sama taraf. Tengok solat, jamaah lelaki, lelaki semua. Wanita duduk di belakang, grup wanita. Bahkan anak lelaki pun tak boleh duduk dengan wanita. Nampak? Di situ saja dah ada pemisahan. Maka sistem education dulu pun semua dilakukan pemisahan. Aisyah radhiyallahu anha ketika mengajarkan para sahabat Nabi SAW menyampaikan hadis di belakang tabir. Sampai tahap begitu. Adakah mereka menjadi bangsa yang terkebelakang? Ya, left behind, non-educated society? No, they are the most educated society on earth. Tengok, ada seorang syekh di zaman kita, kalau tak silap apa nama dia, Profesor Dr. Said Akram An-Nadwi, Hafizahullah. Karang kitab 40 lebih volume tentang sarjana para wanita sejak daripada zaman Nabi SAW sampai zaman kita barangkali. 40 lebih jilid tu. Amazing, tidak ada satu. Ketika Barat baru maju dengan melahirkan tokoh-tokoh wanitanya, Islam lebih awal. Sejak bila? Sebab Nabi SAW, isteri-isteri Nabi SAW, most of them are well educated. Guru kepada para sahabiah yang lain, betul kan? Terutamanya Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama hebat di sepanjang zaman, sebut saja seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, sebut saja Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tengok dalam kitab tentang syuyukh mereka itu, ya, kitab-kitab yang menjelaskan tentang sanad-sanad keilmuan mereka itu, ya. Ramai di antara di dalam itu adalah guru-guru mereka, syekh-syekh yang hebat, pemegang sanad-sanad yang tertinggi. Para wanita hebat. Masya Allah. Tapi sejarah ini tidak kita pelajari. Asing. Maka kita pun memuji-muji tokoh-tokoh wanita barat. Padahal nak dibandingkan mereka dengan para sahabiah, para wanita-wanita yang hebat itu jauh langit dan bumi. Kenapa? Satu yang tidak dimiliki oleh mereka ini. Mereka adalah orang yang bertauhid. Maka Allah berikan ilmu yang menakjubkan. Mengarang kitab-kitab. Di zaman sekarang ramai para ulama, syekhah, para wanita yang hebat. Tengok Arab Saudi memuliakan para wanita, menjaga mereka, meletakkan mereka di posisi sebagaimana yang Quran letakkan. Universiti khusus untuk mereka, universiti terbesar di dunia, universiti perempuan terbesar di dunia. Universiti apa? Princess Dora. Tengok dalam YouTube tu, Masya Allah, punya canggih, kalah pasaraya. Dia punya lift dia punya bangunan dia, hebat sungguh.
Apa yang mereka pelajari di situ? Pelbagai jurusan, kedoktoran, ya apa sajalah jurusan-jurusan yang wanita boleh masuk ke dalamnya. Hebat tak? Selesa tak orang wanita? Jadi dia adalah memang sesuai fitrah. Para wanita dia sangat suka. Sebab apa? Dia bebas. Tengok di Malaysia contohnya. Buat course KTM tu, komputer. Warna jingga untuk perempuan. Seronok tak dia? Seronok. Nikmat. Sebab apa? Tidak berlaku sex harassment. Ni naik, berimpit-berimpit. Ada je lelaki yang kata-kata tangan dia pegang lah. Dia cubit saja, dia cubit. Tengok siapa buat. Nak tuduh saya pun. Tahu banyak begitu, betul kan? Duduk pula pelbagai bangsa daripada orang luar lagi. Lagi bahaya. Tengok, Islam dah ajak awal. Separation of gender. Supaya mereka lebih selesa, lebih selamat. Contoh tengok kalau coach wanita. Dia nak tanggal tudung, nak betulkan tudung dia, semua boleh. Betul kan? Nak garu sana, nak garu sini, nak pegang itu, nak pegang ini, semua bebas. Tapi kalau dah bercampur bau gitu, nak bebas ke mana? Nampak tak? Sebab itu Allah Ta'ala dia menciptakan kita, dia sangat mengetahui keperluan kita. Jauh sungguh. Out of track. Put back on track. Baik. Poin yang ke berapa? 28. Kita berhenti takat poin 28. Sebab dah pukul 9. Baik, sebenarnya inilah dia. Sebab itu solat yang benar adalah solat yang dilakukan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dan solat yang sesuai dengan contoh Nabi SAW, ya, menepati spesifikasi SOP Nabi SAW, iaitu sunnah operating procedure atau sunnah operating practices, maka Allah akan jadikan solat kita itu bermanfaat bagi kita. Maka solat itu akan menatijahkan akhlak yang mulia. Ya, solat itu akan menjaga kita daripada terjatuh dalam maksiat. Kalau terjatuh, kembali bertaubat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perkara fahsyar dan munkar. Jadi kalau masih solat tapi melakukan fahsyar dan munkar, something wrong somewhere in your solat. Either in term of physical movement or in term of understanding. Ya, solat tu yang dibaca. Atau hilangnya khusyuk dalam solat. Dia solat hanya sekadar memenuhi kewajipan. Ya, jadi dia hanya solat berdasarkan physical movement. Cukup 4 rakaat, cukup 3 rakaat, cukup 2 rakaat, that's it. I'm already done. No. Mesti cover seluruhnya, complete. Tak ada satu yang boleh dipisahkan. Amalan hati, amalan lisan, amalan tindakan. 3 in 1. Must run simultaneously, concurrently. Tak terpisahkan. Itulah 3. Dia pondasi. 3 pokok utama. Dalam apa saja kerja buat kita yang berkaitan dengan ibadah, mesti berjalan 3 in 1. You cannot separate. You cannot choose. Ya, 3 berjalan. Ya, amalan hati, amalan lisan, amalan perbuatan. Ya, totally synchronized. Ultimately become synergy. Jadilah seorang hamba yang benar-benar ya menjadi hamba kepada Rabb-Nya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ya dengan solat itu dapat membina pribadi, bahkan yang utamanya dapat mendekatkan kita sedekat-dekatnya kepada Allah. Kerana solat adalah amalan yang sangat agung. Ya, sehingga Nabi SAW melepasi 7 lapisan langit, ya, bertemu dengan Allah, menerima solat itu di langit. Satu-satunya amalan yang diterima di langit, bukan di bumi. Menunjukkan betapa besar dan betapa beratnya solat. Sebab itulah ibadah yang paling berat untuk istiqamah dan menjaganya dari segi kesempurnaan dan pelbagainya adalah as-solat. Betul kan? Dan Nabi SAW ingatkan umatnya tentang solat. Sehingga anak-anak dia ajar sejak belum balik lagi. Solat. Ya, 7 tahun kena tahu dah solat. 10 tahun tak solat, pukul dia. Ya. Bukan bermakna 20 tahun, 30 tahun kalau tak solat tak boleh pukul. Selama mana dia duduk dalam rumah tangga kita, boleh kita pukul. Ya, tapi kita yang lain yang kita pukul. Ya, tak bagi makan ayam kena sebat. Tak siram bunga kena sebat. Yang itu tak salah. Tapi yang lebih salahnya adalah bila hak yang berkaitan dengan hak Allah tidak dilakukan sedemikian rupa. Ya, ini kewajipan kedua orang tua. Naklah mereka menunaikan hak ini untuk mereka selamat nanti di negeri akhirat. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajar kita satu doa. Rabbi ja'alni, sambung. Buat sikit. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Baca doa ini. Ya, Rabbi ja'alni muqimas salah. Lagi? Wa min dzurriyyati
Wa min zurriyati Rabbana taqabbal du'a. Baca. Ya. Nabi Ibrahim AS minta kepada Allah agar jadikan dia dan zuriat keturunannya sentiasa menjaga solat. Tengok Luqmanul Hakim dalam surah Luqman. Ya bunayya aqimis solat. Ya. Baca apa dia? Wal ya, tengok solat diiringi dengan perbuatan seterusnya, iaitu mengajak kepada makruf, mencegah daripada yang mungkar. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya adalah daripada Allah. Kita bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat untuk sentiasa berusaha berada di atas sunnah Nabi SAW. Allahumma ahyina wa amisna alal Islam was sunnah. Dan dengan itu mudah-mudahan kita dapat berhimpun dan berkumpul nanti di negeri akhirat bersama Rasulullah SAW, juga bersama pengarang kitab ini Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.